jam masa, okey. Jadi kita proceed dengan next slot yang akan disampaikan oleh Puan Zuliana binti Hassan yang membawa tajuk Kembalikan Semangat Anda. Dipersilakan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator, itu Cik Lia Nazira binti Hasanuddin. Betul. Betul ya? Okey. Baik, setakat ni suara saya boleh dengar dengan jelas? Boleh, Puan. Boleh. Okey, baik. Jadi saya akan teruskan. Terlebih dahulu terima kasih kepada pihak penganjur Rusia kerana sudi menjemput saya yang masih juga baru belajar. Banyak lagi perkara yang hendak kita sama-sama cari, gali dalam kehidupan ini. Dan sudah semestinya terima kasih juga diucapkan kepada Encik Amir Zakuan selaku setiausaha yang menghubungi saya, memaklumkan apa-apa yang berlaku, proses yang seterusnya untuk kita sama-sama kongsi untuk memastikan kelancaran program kita pada hari ini. Dan syabas dan tahniah kepada semua peserta yang dapat hadir pada hari ini. Dikabarkan lebih kurang 150 orang yang sedang mencari satu kekuatan baru untuk menjadi insan yang lebih hebat, yang lebih cemerlang, meluangkan masa, petang-petang begini meluangkan masa untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni datang daripada jiwa. Kalau jiwa kita rela, kita akan terima dua benda daripada ilmu petang ini, iaitu jasad ilmu, iaitu perkataan yang tertera pada slide, dan juga roh ilmu itu sendiri yang mana akan melekat pada diri kita dan akhirnya akan memberikan kita satu inspirasi dan akhirnya kita akan bertindak dan meneruskan kehidupan dengan lebih jaya untuk masa akan datang. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi tajuk yang mana bila supervisor saya contact bagi tahu, Zu boleh ke untuk you sampaikan satu slot kembalikan semangat anda. Wow doktor, ini untuk saya juga. So dengan rela hatinya saya menerima topik ini ya Cik Lia. Menerima topik ini sebab topik ini bukannya dia kena pada individu tertentu je. Saya rasa semua sekarang ni menghadapi satu situasi yang berada dalam keadaan tenggelam, timbul. Lemas, terlepas daripada lemas. Dan situasi ini lebih terkesan kepada adik-adik kita yang baru mendaftarkan diri ataupun kalau peringkat master yang baru melaporkan diri nak jadi pelajar, mahasiswa untuk peringkat seterusnya. Berimpian untuk masuk ke universiti, berada di college, bergerak bersama rakan-rakan kelip buku, masuk kuliah dan juga banyak benda yang kita mengharapkan agar kehidupan sebagai mahasiswa dinikmati sepenuhnya. Namun demikian, apa yang berlaku hari ini kita tak jangka, kita tak duga. Pandemik COVID-19 telah melanda keseluruhan negara kita, bukan sahaja di sini, malahan seluruh dunia. Baiklah, kita mulakan dengan perkongsian. Saat ni dah berkongsi dah, tapi kita mulakan dengan slide. Okey, pada petang ni saya nak sampaikan dalam keadaan yang orang kata santai-santai. Sebab kita di petang hari ni kan, kalau kat Ipoh, saya sekarang berada di Ipoh. Kalau kat Ipoh hujan yang sangat lebat. Jadi saya mungkin macam jerit-jerit sikit suara sebab nak melawan suara hujan di luar sana. Bunyinya sedap sangat rasa kalau tarik selimut. Wow. Okey, baiklah. Kembalikan semangat anda. Terlebih dahulu tahniah, syabas kepada semua dan juga kepada saya sendiri juga. Syabas untuk diri kita kerana kita telah membuat satu pilihan untuk berada di satu stage pembelajaran. Kerana apa? Kalau peringkat pasca siswazah ni, postgraduate, mereka ataupun individu-individu yang berada dalam peringkat ini ada yang dah berkerjaya, ada yang dah ada pendapatan namun memilih untuk meneruskan pengajian. Dan bagi adik-adik yang mula melangkah ke zaman universiti mempunyai satu kekuatan dalaman memohon mendapat pilihan untuk memasukkan dan melayakkan diri ke universiti dengan mengimpikan satu bentuk penghargaan atau bentuk bentuk kehidupan yang diingini pada masa akan datang. Jadi pada hari ini apa yang saya nak kongsi, apa yang saya nak cakap sebenarnya semuanya adalah perkara yang sentiasa anda semua dah dengar, anda semua dah tahu. Tetapi apa yang nak dicakapkan pada hari ini, kita berfokus kepada isinya untuk membantu kita
pada hari ini untuk sama-sama kita lalui kehidupan kita yang agak sukar, sulit sebagai pelajar berada di rumah, memerlukan tenaga kita juga di dapur. Kalau ibu ayah memerlukan tenaga kita juga untuk memantau anak-anak bersekolah dari rumah, dan macam-macam perkara yang perlu kita lakukan untuk memastikan kelangsungan diri sebagai seorang pelajar untuk lebih konsisten dalam konteks kuliah dari rumah. Jadi pada hari ini saya akan kongsi tiga perkara yang mana mencakupi Big Why, resilient, dan 5 minit. 5 mindset bangkitkan semangat. 5 mindset bangkitkan semangat. Sebab apa-apa pun dalam diri kita, yang pertamanya sudah semestinya kita kena korek balik, cari balik, gali balik dalam diri kita. Apa big why kita dalam kehidupan kita sebenarnya? Sebab tanpa big why, kita tak akan membuat sesuatu perkara. Kalau kita berjalan, contohlah kita buat contoh, kita menulis di FB, setiap hari konsisten menulis. Kenapa? Sebab kita nak membina satu jenama diri, kerana kita nak membina satu empire business. Mungkin itu big why kita. Dan kalau kita masuk ke universiti, memilih untuk menjadi seorang pelajar, apa big why kita? Kalau anda ada di kalangan keluarga yang kaya, mungkin big why anda nak meneruskan legasi ataupun membayar kekayaan keluarga. Kalau kita dari keluarga yang biasa-biasa, mungkin big why kita untuk melihat sejauh mana ataupun untuk memberikan inspirasi kepada insan-insan lain seperti yang berhampiran kita, adik-beradik, mungkin anak saudara, kakak saudara ataupun sepupu sepakat, untuk membentuk mereka motivasi untuk menjadikan kita ni inspirasi. Dan big why adalah satu kuasa yang ada dalam diri kita. Sebenarnya topik kembalikan semangat anda. Kalau sebelum ni penceramah sebelum ni ada soalan yang tanya kepada ceramah, normal kalau kita ada masa turun semangat, ada masa lebih kurang macam tu kan, soalan tadi itu adalah satu perkara yang normal sebenarnya jawapan penceramah sebentar tadi. Namun sebagai manusia, selagi kita mempunyai satu hala tuju yang jelas, selagi kita mempunyai impian yang nyata, apa yang kita nak capai, apa yang kita nak kejar, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, itu adalah yang digelarkan iman. Kalau adik-adik mahasiswa kita kan, adik-adik mahasiswa ni dia mahasiswa, adik-adik yang pertama punya tahun pengajian yang pertama, mereka akan merasakan agak kecewa. Yalah, ada yang dah datang mendaftar dekat universiti kan, dah bawa beg, dah bawa semua, tiba-tiba diumumkan kena balik ke rumah kerana perlu kosongkan tempat penginapan dan sebagainya. Jadi agak situasi awal bagi pendaftaran kali ini agaklah kabut yang membuatkan pengajian bermula dengan keadaan yang agak struggle bagi mereka yang telah melalui satu perasaan kerapuhan. Ya, inilah nak berjaya ya anak-anak, adik-adik. Mungkin dalam kategori penonton ni ada anak-anak, sebab dekat sini tak nampak semua kan. Mungkin dah ada level anak-anak ni, dan di sini sebenarnya dalam mencapai kehidupan kita sebenarnya melalui satu proses. Hari ini 2020, 2021, 2022, dan kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi persiapan yang ada dalam diri kita ni, adik-adik, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak rasanya jaranglah kita lebih sebaya ya. Apa yang kita lalui hari ini adalah the road to success is always under construction. Maksudnya nak berjaya ni bukan satu proses yang mudah. Sentiasa ada proses yang perlu kita jumpa. Kita tak perasan benda itu akan berlaku setelah kita lalui. Dan ada juga individu yang lalui proses ini, proses belajar dengan begitu mudah. Tak ada apa sangkut, tak ada apa isu. Jalan melangkah dengan baik sekali, dengan cantik sekali. Dan demikian inilah keindahan dalam proses pembelajaran. Kalau kata anda rasa belajar di rumah, rasa stuck, ya betul. Tetapi
sejauh manakah kita hendak membiarkan rasa sangkut itu dalam diri kita kekal? Kita nak biarkan masa kita berlalu begitu saja, ataupun kita ingin kembali kepada keinginan kita ataupun keazaman kita yang sebelum ini. Jadi sayang-sayang, adik-adik, anak-anak, kita dalam fasa ini semangat ni, kita sama ada kita nak berubah, membina semangat baru, mencipta semangat baru, atau kita nak kalah setelah dipilih. Kita ni terpilih. Allah mengizinkan kita untuk menjadi seorang pejuang ilmu. Ya, kalau saya ibu anak 5 yang mana berada di tingkatan 4, ada di tingkatan 1, ada di darjah 5, ada tadika ada, dan baby 2 tahun pun ada. So, kenapa saya perlu membiarkan mereka setelah saya memilih dan dipilih untuk menjadi pelajar, dan kita perlu balik kepada BY kita tadi. Okay, sekarang sayang-sayang semua, saya nak kalau saya dapat tengok dekat chat kat sini, masing-masing cuba kita sama-sama kongsikan BY kita sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Kalau boleh typekan BY. Setakat ni saya tak dapat nak jumpa, tapi mungkin boleh typekan. Tak dapat keluar dekat sini untuk saya check papan chat. Tak apa, typekan untuk kongsian bersama penonton-penonton yang lain yang boleh baca chat kan. Sekurang-kurangnya saya di sini, anda di sana, kita bersatu di alam maya, dan namun kita tulis di papan chat menandakan kita ada hubungan komunikasi dua hala. Okey sayang, anak-anak dan adik-adik sekalian, Allah tidak membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Mungkin pada fasa ini kan, kita rasa, aduh, kenapa tak sama ya macam orang lain? Orang lain syok aje. Duduk kat universiti, ada duduk dalam bilik, 2 bilik seorang. Lepas tu boleh pergi kuliah. Tapi aku kat rumah. Tak selayaknya aku pelajar universiti dapat duduk kat rumah. Kita terpilih kerana kita berada di zaman teknologi yang makin maju. Kita terpilih kerana Allah telah melihat kita ini merupakan satu person, individu yang mampu untuk melalui semua fasa-fasa ini dengan baik. Kita tak boleh menyerah. Ya, kita tak boleh menyerah. Selagi ada kemahuan, selama kemahuan atau keinginan itu ada, Allah pasti akan tunjukkan jalannya. Ya, adik-adik, kakak-kakak, abang, tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita ada keinginan, sebab kita bertuah tu, bila kita berada di rumah, walaupun dalam kesedihan, kekuatan kita yang makin rapuh, semangat kita yang makin lemah, sebab kita berhadapan dengan satu tanggungjawab yang lain juga untuk memastikan kelangsungan hidup kita sebagai seorang pelajar. Kita sebenarnya bertuah kerana apa? Kerana pintu-pintu doa yang berada di keliling kita hampir. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, dan tekanan itu betul, memang akan muncul. Tetapi bagaimana kita untuk menghadapinya dengan cara yang betul. Jadi, kembali kepada the big why. When your why is big enough, you will find your how. Kalau kita ada kekuatan yang besar, big why kita besar, kita akan jumpa bagaimana jalan untuk kita manage. Apa yang kita mahukan, apa yang kita inginkan. Dan kita akan tahu bagaimana kita nak memberikan sesuatu yang bermakna untuk diri kita. So, what's your why? Apa yang anda mahu? Keinginan anda. Sebab ini the power of semangat.
Ya, the power of semangat lepas ni ataupun sekarang juga, sebab masing-masing kita tak nampak dari jauh. Ada yang buka video, ada yang tak buka video. So, anda dan diri anda bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang anda sedang dengar, apa yang anda sedang hayati, dan anda boleh sediakan kertas di hadapan anda. Sambil-sambil itu, waktu saya bercerita ini, mungkin Big Y anda tulis bersama-sama. Big Y is, saya tak tahan dah tengok mak saya kerja sangat penat menyediakan duit ringgit untuk saya belajar. Okay? So Big Y saya nak sediakan kehidupan mereka dengan memberikan bulanan yang tetap sebanyak RM1,000 5 tahun akan datang. So itu adalah Big Y utama. Okay? Big Y mesti spesifik yang boleh kita capai dengan spesifik. Namun demikian, adakah Big Y anda berjaya untuk menggerakkan diri anda dalam musim pandemik ini? Itu yang menjadi isunya. Bukan siapa-siapa, diri sendiri yang bercakap ni juga begitu juga. Namun, kita sama-sama berkongsi. Kita berkongsi. Supaya bila saya bercakap, saya menasihatkan diri saya juga. Ya? Bila saya bercakap, saya menasihatkan diri saya juga. Serta adik-adik, abang-abang, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar. Kita sama-sama mendapatkan manfaat. Kita sama-sama mendapatkan kekuatan untuk kita menggerakkan diri kita. Sebabnya adalah masa depan bergantung apa yang kita lakukan buat hari ini. Kita nak jadi apa pada masa depan, kita dah terpilih sebagai seorang yang berada dalam laluan akademik yang mungkin dan pasti akan menjamin kejayaan dan juga kemajuan hidup kita pada masa akan datang, insya-Allah. Kerana kita dah berada di laluannya. Namun, masa depan ini tergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita lakukan apa pada hari ini? Kalau pada masa hari ini, pagi-pagi pergi kuliah secara maya, video off, kita dalam selimut, itu maksudnya berlaku penipuan pada diri sendiri. Ini saya bercakap based on anak-anak murid sekolah kan, anak-anak dekat sekolah bebel mak ni. Macam ni ke cara belajarnya? Selimut dalam selimut sambil dengar telefon dekat tangan, Google Meet. Itu maknanya kita melihat bersembang dengan anak-anak untuk bersembang dengan diri sendiri dekat bawah ini. Apa yang kita lakukan hari ini bergantung. Apa yang kita nak pada masa akan datang bergantung apa yang kita lakukan pada hari ini. Okay, setakat ini boleh ikut suara saya masih jelas atau terputus-putus? Cik Po, boleh suara saya? Okey, terima kasih atas respon. Okey, baiklah. Kekuatan sebenarnya dia tak datang daripada kemampuan fizikal, tetapi ia datang daripada semangat yang tidak pernah mengalah. Dia tak datang dari kekuatan fizikal semata. Anda pergi gym, anda ada sadar, ada six pack, supaya itu menunjukkan anda kuat, anda hebat. No. Itu adalah penyokong. Tetapi yang betul-betul menjadi satu kekuatan ialah semangat yang tidak pernah mengalah. Contoh, Baby Ona Musimin pernah menjadi viral di Malaysia satu ketika yang lalu pada masa PKP yang pertama. Beliau telah mendapatkan talian internet sehingga banyak bukit, lepas itu namanya dibawa masuk ke dalam parlimen dan kemudian menjadi duta-duta pelbagai syarikat telekomunikasi, dan sebenarnya itu salah satu bukti ataupun semangat yang kita boleh contohi. Apabila ada semangat dan Big Y yang besar, dia tak pernah mengalah dan dia akan ada satu sikap kecekalan. Sebab itu slide saya terus saya mulakan dengan Big Y. Big Y itu pula bukan setakat Big Y ya. Kita kena rasakan, kita kena feeling Big Y itu. Betul-betul kita gambarkan apa yang kita nak pada masa akan datang, berlaku sebagaimana apa yang kita inginkan pada masa hari ini. Itu yang akan menjadi satu suntikan semangat. Dia akan menjadi satu rasa kepada kekuatan diri kita. Ya. Inilah dikatakan apabila kita berhadapan sekarang ni, pandemik sekarang ni, kita ada satu kesukaran, dan Richardson mengatakan menerusi model resiliennya, dia kata individu-individu ini akan menghadapi dua bentuk kesukaran, dua bentuk
penyesuaian apabila berdepan dengan sesuatu kesukaran ataupun ancaman. Sama ada individu itu akan menjadi seorang individu yang resilient, yang cekal, yang tabah, ataupun individu itu akan menjadi seorang individu yang membuatkan mereka jadi lebih ke belakang, lebih mundur, lebih kekal. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa yang telah dipilih, yang telah pun menerima surat kalau zaman kami dulu ya, sangatlah menantikan detik ini, dan itu merupakan satu perangsang kepada kami generasi 90-an dulu masa dapat masuk universiti dulu. Zaman dulu telefon operator dia cakap tekan 1 untuk bahasa Melayu, tekan 2 untuk bahasa Inggeris. Okay, tekan 1 ketik, sila masukkan nombor IC anda. Okey, masukkan nombor IC. Di situ debarannya terlatih tahniah, anda telah berjaya menjadi seorang mahasiswa bla 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 bla, dan anda sekarang cek email. Dapat email menyatakan kelayakan anda sebagai seorang mahasiswa. Jadi di sini sikap resilient anda sangat diperlukan untuk menghadapi satu isu kesukaran akademik berada di rumah sekarang. Ya, resilient ni adalah satu personality ataupun sikap ataupun bentuk diri yang mana bila berhadapan dengan sesuatu perkara, ancaman ataupun satu kesukaran, mereka boleh berhadapan dengan sesuatu perkara, isu itu dengan mencari satu idea yang menghasilkan karya yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih maju untuk diri mereka. Yang pertamanya, apabila kita berbicara tentang resilient ni, balik kepada PY tadi, bila hidup kita bertujuan, jelas tujuan kita, semangat kita akan mula segar dan segar. Kita berjalan. Ini dunia satu pentas, satu perjalanan yang mana kita tak tahu ni titik noktahnya. Sebab tu sekarang ni Waze, Google Maps sangat membantu kehidupan kita. Sebab kita tahu kita nak pergi ke mana location, kita tekan dan dia akan terus hantar kita ke location tersebut. Dan hidup bertujuan adalah merupakan base kepada kehidupan kita juga. Kita bertujuan jelas apa yang aku ingin jadi 5 tahun nanti selepas aku berada di universiti. Jadi, bila mana hidup bertujuan itu anda jelas, anda faham, anda tahu laluan kehidupan yang di sini ada lubang, di sana ada longkang, di sini kena turun bukit, kita tetap redah lalui dengan tujuan yang kita mahukan agar mencapai apa yang kita inginkan. Mungkin kekecewaan berlaku apabila kat rumah kelengkapan tak cukup. Yalah, di rumah faham je lah, ada rumah yang mungkin selesa dan ada rumah yang mungkin berkongsi bilik dengan adik-beradik yang ramai. Semua itu menjejaskan motivasi diri. Dan ada juga yang mempunyai capaian internet yang baik, dan ada yang mempunyai capaian internet yang agak lemah. Jadi semua itu akan memberikan kesan. Namun demikian, situasi itu kita tak mampu ubah. Sebab ia melibatkan surrounding kita. Surrounding yang mana kalau kita boleh discuss dengan individu itu kita boleh discuss. Kalau perkara yang kita tak boleh bincang, dia akan tetap begitu. Yang kita boleh ubah adalah diri kita balik kepada hidup bertujuan. Dan tujuan kita jelas, matlamat kita jelas, PY kita tahu apa yang kita nak tuju, maka perkara-perkara yang macam itu tidak akan menjadi apa-apa dispute kepada perjalanan kita walaupun kita belajar dari mana. Ya, slowly but surely. Kisah Arnab dan kura-kura. Suatu ketika dulu Arnab cukup bongkak dan kura-kura begitu sedih dengan kelambatannya, namun kerana sikap kecekalan kura-kura yang tidak pernah mengenal erti putus asa, walaupun tahu memikul cekera yang berat, walaupun ku tahu tapak melangkahku selambat-lambatnya, namun ku tahu ku ada potensi yang besar dalam diri. Ku tahu ku mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ku tahu ku mampu teruskan walaupun
bila sampainya, namun pasti akan berada di ujung. Dan sikap itu kita nak tanam dalam diri kita. Slowly but surely. Kita pasti akan sampai satu fasa nanti kita akan menyarungkan. Okay, sama-sama kita bayangkan, kita menyarungkan jumpa co-creation dengan sikap kecekalan yang berhadapan dengan pelbagai ujian yang paling berat sekali, ujian katil lah kot. Nak merah di atas katil, buat kerja assignment atas katil. Lepas tu mula sejuk lah kaki ni, ambil selimut tarik sikit. Jadi itu kecekalan yang memerlukan kita punya disiplin diri yang tinggi. Ya, cekal walau apa pun yang berlaku dalam kehidupan, walau apa pun dugaan yang kita cekal. Kita meneruskan, redam untuk memastikan apa yang kita ingin kita dapat terima, kita dapat nikmati. Ya, sebabnya dalam hidup ini kita tak boleh nak mengatur kehidupan kita, ya, sekeliling kita sebagaimana apa yang kita inginkan. Tak boleh. Kita tak boleh kata aku nak A, maka A lah. Apabila kita berada dalam keadaan kita nak A, maka berlakunya B, dan kita tak boleh terima B itu sebagai B. Akhirnya kesan pada diri kita sendiri. Jadi kita akan rasa lemah, jadi kita akan rasa sedih, marah, dan akhirnya kita rebel. Kita rasa, apa nak teruskan, aku nak ini tapi tak dapat. Apa sepatutnya aku ni sebagai pelajar mahasiswa kot, duduk kat universiti kot, belajar masuk kuliah kot, tak dapat pun. Ingat sayang, anak-anak, adik-adik, kita dalam kehidupan kita ni, apa yang kita lalui sekarang ni merupakan satu fasa yang semua orang tak jaga. Semua orang tak jaga. Termasuklah diri saya yang bercakap. Tak jaga langsung. Sebelum ni pergi USM sebulan mungkin sekali, ataupun 2 bulan sekali, tetapi berkampung seminggu, sebulan sekali lah, seminggu duduk sana untuk fokus on writing, buat penulisan. Namun bila berlaku pandemik ini, nak pergi sana tak pernah pergi lagi sejak bulan 3. Jadi mood kita makin down, dan sikap kecekalan akan memberikan kita satu kekuatan. Bila tak ada P1, capture your P1, tampal kat dinding. Ya, kalau saya dan ada juga rakan-rakan saya yang lain juga melihat P1 ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Dan pada waktu ini sayang, anak-anak, adik-adik, seperti sifat labah-labah, kita kena jadi sifat labah-labah. Labah-labah, labah-labah, seorang labah-labah. Sekejap kena tiup angin. Tak kena tiup angin pun ada budak-budak lalu, tak budak lah, mak budak, bapak budak pergi seronok yang pula dah bersarang. Kita pun semak, dah putus. Tapi apa yang labah-labah buat? Labah-labah tak tunggu orang, kamu tak buat lagi ke rumah kamu tu? Tak ada, dia tunggu macam tu. Dia terus buat sarangnya yang baru. Dia mendandan sarangnya yang baru kerana dia mempunyai sifat kebergantungan kepada dirinya yang tinggi. Sebab kalau kita mengharapkan orang lain, kalau kita mengharapkan, kawan aku buat apa, mesti dia tak buat lagi assignment pun tak apalah, pun tak siap lagi pun tak apalah. Itu bersantai-santai, menunggu kawan-kawan ataupun menunggu supervisor ingatkan. Diri sendiri yang bercakap untuk diri sendiri juga, Zuliana, dengar Zuliana. Okay. Menunggu supervisor kejutkan, menunggu kawan-kawan bagi motivasi dan semangat, tapi tak bergantung pada diri sendiri. Macam mana? Sebab mereka hanya boleh menyampaikan, tetapi action is the progress. Ya, aksi itu atau tindakan itu datang daripada diri kita sendiri. So, bergantung pada diri sendiri ini sangat-sangat perlu untuk kita memastikan diri kita ini menjadi seorang yang sentiasa ikut track. Kerja berkumpulan tak kena tunggu kawan kita ingatkan. Ini sikap resilient yang perlu ada, ya.
Resilient salah satunya lagi ialah kebergantungan kepada diri. Kita yakin kepada diri kita. Kita boleh lakukan tanpa orang lain. Kita boleh lakukan tanpa desakan orang lain. Kita boleh lakukan dan kita bayangkan. Kita berada di rumah, seumpama kita sedang berada di universiti. Kita setkan satu ruang khas belajar. Kita discuss dengan parents. Discuss dengan adik-beradik. Jadi sediakan ruang yang special untuk kita belajar mengikut kemampuan. Bergantung pada diri sendiri. Ingat semangat lebah. Labah-labah. Labah-labah tidak pernah kecewa. Walaupun sarangnya sentiasa putus di tiap hari. Bergantungan pada dirinya sendiri membuatkan dia sentiasa dapat mendandan jalan dia punya sarang setiap hari, tidak kira masa. Dan kita sebagai mahasiswa, hilang semangat, jangan sekali. Hilang semangat, cari balik, cari. Jangan diam, jangan lepaskan. Kita ni hebat kot, terpilih sebagai pelajar kot, pelajar universiti kot. Set kat minda, aku dari universiti kot. Siapa lagi nak pimpin diri kalau bukan diri sendiri? Nanti adik-adik tengok, gagap pelajar universiti. Masa tu bolehlah terbakar kan hati kan. Gagap pelajar universiti nampak main phone je. Tapi pada masa itu kita kena jelaskan sebab itu semua akan berlaku. Ada konflik juga yang berlaku antara student yang belajar di rumah dengan ibu dan ayah yang mungkin agak tidak memahami bagaimana konteks pembelajaran di rumah. Jadi kita jelaskan sebab ada yang menghubungi untuk mendapatkan consultation yang mengatakan mak dia selalu marah, asyik depan laptop, asyik depan laptop. Sebab kita punya konsep pengajian sekarang memang melibatkan laptop. Dan apa yang menjadi salah ialah apabila kita tak menjelaskan kepada mereka. Dan apabila kita menjelaskan, insya-Allah apabila mereka tahu, mereka faham, mereka sendiri yang akan support, memberi semangat. Dan apa yang saya kongsikan pada petang ini mungkin berlaku pada diri kita dan mungkin berlaku pada individu yang lain. Jadi secara umumnya itulah situasinya. Apabila kita bergantung kepada diri kita, kita percaya kepada diri kita, kita tidak perlukan lagi perkara-perkara lain yang hendak memberikan kita satu semangat ataupun satu kekuatan dalaman, kekuatan ataupun motivasi luaran. Tak perlu tolak kita lekat bila kita ada kekuatan yang cukup, kita ada semangat yang jitu, kita ada matlamat yang jelas, maka itu semua akan membantu kita mengembalikan semangat kita. Seterusnya kita reda, reda. Kita kena pasrah, kita kena terima. Hari ini tak sama dengan pelajar universiti zaman dulu, ataupun zaman dulu tak zaman dulu lah, tahun lepas. Dah berbeza. Hari ini kita mengangankan kita akan balik ke universiti. Hari ini kita mengangankan untuk berada dalam bilik kuliah. Tapi hari ini kita berada di rumah, di depan komputer masing-masing. Jadi kita kena sentiasa berikan kata-kata semangat pada diri sendiri. Ya? Berikan kata-kata semangat pada diri. Kita berlapang dada dengan ujian yang ada ini. Kita melihat situasi ini satu bentuk pembelajaran yang baru. Kita melihat situasi ini sebagai satu fasa mungkin. Kalau sebelum ni dekat sekolah, dekat universiti kita catat nota. Kalau kat sini sekarang ni musim orang buat YouTube dengan PDP menulis YouTube. Ada channel YouTube sendiri berdasarkan pada nota kuliah. Anda transferkan kepada YouTube. Anda mengajar diri anda, merakam diri anda, rakam dan hantar di YouTube. Jadi konsep kepada orang lain. Ada banyak benda yang sebenarnya dalam masa ini membentuk satu perkara baru apabila kita terima dengan reda. Bila kita reda, perkara-perkara yang menampak macam berbebankan, kita rasa simple lah tu, okey lah tu, insyaAllah tak ada apa. Dan pada masa ini kita kena jauhi toxic person yang boleh cakap perkara-perkara, kenapa lah COVID-19 ni, bila lah nak habis? Kita cakap yang 2 jam, habis kan COVID tu? Habis kan? Yang habis masa. Yang habis masa. Masa kita yang akan terbuang. Dan semangat kita makin menurun. Dan dengan cara ini, kita perlu yakin
dengan diri kita, dengan sebenar-benar keyakinan. Ambil masa untuk persendirian. Ambil masa untuk persendirian. Membuat sesuatu perkara dengan lebih jelas. Kerana diri kita yang boleh pandu diri kita. Ya? Semangat ni orang lain cakap dan macam mana pun, kalau kita sendiri tak terimanya sebagai roh ilmu. Tadi jasad ilmu yang saya cakap ni jasadnya ya. Jasad ilmu persendirian, percaya kepada diri sendiri dengan sebenar-benar keyakinan. Itu jasadnya, jasad yang tertera. Tapi rohnya apabila dia masuk ke dalam diri dan kita dapat implementkan, kita dapat realisasikan menerusi kehidupan kita. Itu roh ilmu. Okey. Dan pada hari ini kita akan kongsikan juga 5 mindset untuk bangkitkan semangat. Sebab mindset untuk bangkitkan semangat ni sebenarnya sebab bila kita nak ubah diri, nak ubah mindset, ubah mindset diri kita ni adalah datang daripada diri kita sendiri. Mindset tu kita punya, minda kita, pemikiran kita. Kalau kita sendiri tak ada keinginan untuk berubah, semangat datang daripada mana pun, kita pergilah join mana-mana pun, ataupun kita bacalah, maksud kata kalau kita tak meniup diri kita dan mengubah kita punya konteks pemikiran, tak akan ada perubahan pada diri kita. Kerana motivasi ni, ya, sebelum kita bergerak pada slide seterusnya, motivasi ni adalah berasal daripada 3 batang perkataan. Motivasi yang pertamanya ialah move. Move. Bergerak, bertindak. Bergerak. Kita bergerak daripada sikap kita yang lama sebab kita memendam rasa sedih, rasa malas, rasa tak bersemangat. Kita move. Kita mula bergerak. Tingkah laku, bergerak pemikiran. Positif. Pemikiran kita pun mula positif. Walaupun saya berada di mana saja pun tak apa. Tak penting. Yang penting saya berfikiran positif. Saya tahu apa yang nak saya lakukan. Saya tahu apa yang saya mahu dari kehidupan. Saya ada halangan macam mana pun, saya boleh laksanakan dengan sebaiknya. Saya boleh tempuhi dengan sebaiknya. Ya, maaf Pak Ismir raise hand. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik. Jadi bila dalam fasa positif tu, pemikiran more bergerak, positif, pemikiran yang positif, dan juga action, motivation, action tujuannya action, bertindaklah. Itu yang mahal sebenarnya dalam motivasi. Kalau selalu kan orang cakap motivasi adalah 3 kombinasi ni, move, positive, and action. Kita ada pergerakan dari perangai yang lalu, dari perasaan yang tidak bersemangat, kita bergerak ke arah yang bersemangat. Lepas tu kita bergerak lagi ke arah yang lebih baik, iaitu berfikiran positif. Apa saya mampu lakukan, saya boleh, walaupun saya bersendirian, saya boleh lakukan kerana saya tahu kemampuan saya tahu kekuatan saya tahu kelebihan saya. Walaupun saya bersendirian, saya tahu sebab saya ada tujuan hidup saya yang jelas. Saya tahu saya tak ada kelengkapan yang baik. Saya tahu ada cara yang lain saya boleh capai cita-cita dan impian saya. Sebab tujuan hidup saya adalah menuju kepada big why. Why saya menjadi seorang pelajar. Why saya nak sangat masuk universiti. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Dan action, bertindaklah. Kalau dalam fikiran fikir aku nak sediakan tempat yang sesuai untuk belajar. Okey, bertindaklah, buat dan segera. Jangan ambil masa yang lama. Kerana apabila ada dalam fikiran, kita terus bertindak dan akan menghasilkan satu environment yang baru, suasana yang baru. Jadi bila motivasi itu dah mula menjala dalam diri kita, dah mula meresap ke dalam diri kita, saraf-saraf kita, darah-darah kita, aliran darah kita, kita rasa ada kekuatan, kita ada semangat, kita ada keinginan. Yang pertama, kita nak betulkan balik. Selepas dah dimotivasi tu, dah mula tahu dah apakah motivasi itu sebenarnya, kita nak betulkan balik mindset kita. Okay? Mindset kita. Kalau selama ini
mungkin faktor semangat hilang ni juga mental block sebenarnya. Mental block. Sebab kita duduk kat rumah, suasana yang berbeza. Sebab suasana kat rumah bukan suasana macam kita belajar dekat universiti. Kita ada environment yang baru. Adik-adik kalau kecil lagi bising, ya, suasana TV yang memanggil-manggil, ya, suasana gadget yang memerlukan ada di tangan saja. Contoh-contoh, ya. Jadi mental block ni semuanya berasal daripada pemikiran, ya. Halangan yang ada tu semuanya imajinasi ciptaan pemikiran kita sendiri. Kita kena bezakan pemikiran kita ni ada dua tu, fakta dan juga pendapat. Fakta, saya bagi contoh fakta. Rumah saya ramai orang, itu fakta. Dan ia menjadikan kita jadi lemah semangat apabila ditambah dengan pendapat. Rumah saya ramai orang, sebab itulah saya tak boleh nak belajar langsung. Betul ke rumah yang ramai orang kita tak boleh belajar? Betul atau tidak kata-kata? Atau contoh lain, faktanya ialah rumah kita ada 3 bilik. Okey, rumah kita ada 3 bilik, itu fakta. Dan tambah pula pendapat. Pendapat kita pun mula mereka masuk ke dalam fakta tadi. Rumah aku 3 bilik je, patutlah kita boleh nak belajar dengan baik. Rumah kawan ada bilik belajar, tempat yang selesa, patutnya boleh berjaya. Okey, nampak tak? Apabila kita masukkan pendapat dalam fakta kita tadi tu, dia telah mencipta imajinasi yang melemahkan pemikiran kita, yang melemahkan diri kita, dan kita mulalah payahlah berusaha sangat pun, bukannya sesuai pun belajar kat rumah ni. Tunggulah nanti kalau ada dah habis PKPB nanti bolehlah pergi ke library. Nantilah tunggulah apa-apa yang sesuai aku nak tengok kat mana-mana nanti. Kita mula menghalang diri kita untuk mencari satu perubahan. Ya? Sebab halangan yang ada tu semua, ingat ya saya, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ingat ya, kita ada dua pendapat pemikiran kita. Pendapat dia juga fakta. Apabila kita pegang pada fakta sahaja, tak dimasukkan dengan pendapat yang melepaskan diri kita lemah, kita akan kekal bersemangat. Sebab pendapat dan fakta adalah, apabila dikawinkan pendapat yang negatif pada fakta yang memang sebetul-betulnya ada dalam lingkungan kehidupan kita, maka emosi kita ataupun motivasi kita ataupun semangat kita boleh drop. Okey, setakat ni boleh ikut ke dengan muziknya, dengan cuaca kalau hujan sejuk, mula rasa mengantuk. Okey, sekarang regangkan diri, bolehlah pusing-pusing, betulkan urat saraf sikit, ya, masing-masing buat kat rumah ya, geliat ke apa ke, minum air, ya, sebab biasalah kita berkongsi di petang-petang hari ni. Okey, baik. Jadi seterusnya, kalau tadi kita cakap BY kan, BY tu siapa yang kita nak kejar? Itu BY kita kan. Adik ni pun dah tengok cermin. Tadi pun penceramah yang pertama tadi ada sebut tentang tengok cermin, cari kekuatan diri pada cermin. Dan motivasi yang terbaik adalah diri anda sendiri. Nak balik ke semangat ni bukan senang, tetapi bukan juga susah. Ya, motivasi yang terbaik adalah diri kita sendiri. Pendorong yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terperangkap dengan diri kita yang lalu. Motivasi tak bergerak lebih jauh apabila kita terperangkap dalam diri kita yang lalu. Kita melihat, kita membuat satu generalisasi. Kalau dulu pernah berlaku belajar kat rumah, gagal je, tiba-tiba masuk asrama, aku berjaya. Maksudnya aku memang tak sesuai lah belajar kat rumah. Jadi sekarang ni pun tak tahulah gagal ke berjaya ke, sebab sekali pun belajar kat rumah. Itu menyebabkan kita tak nak mencuba melepasi gambaran masa lalu. Jadi motivasi yang terbaik, pendorong yang terbaik, semuanya adalah datang daripada diri kita sendiri. Saya sangat suka dengan ceramah yang pertama tadi cakap, tengok cermin. Okey, sekarang ya, boleh bangun sekejap, pergi ambil cermin.
Pergi ambil cermin masing-masing. Saya ada cermin. Kalau kita sekarang tak ada cermin kan, kita ambil phone, kita tengok wajah kita sendiri. Okey, semua akan tengok muka masing-masing. Saya tengok muka saya. Tengok muka masing-masing dalam cermin. Sambil nak betul duduk. Okey, tengok muka masing-masing. Pandang pada muka itu. Apa yang lebih pada diri kita yang kita rasa bertuahnya dapat menjadi seorang Zuliana. Ni Zuliana punya wajah. Jadi Zuliana cakap pasal Zuliana. Zuliana, apa yang kau nak dalam kehidupan kau sebenarnya? Masing-masing bercakap dengan diri sendiri ya, dengan cermin. Dengan phone masing-masing ya, tengok cermin ataupun cermin bedak ke apa tu kan. Cakap dengan diri sendiri. Zuliana, tolong ya, bersemangat. Walaupun kau banyak sangat halangan sekarang ni. Kalau kau tak tolong diri Zuliana yang ini tak ada kekuatan. Kita sama-sama doa dengan Allah. Kita sama-sama kuat. Tempuhi apa cuba dugaan. Sebab kita akan lebih bersemangat bila kita bersatu. Tengok setiap hari. Buat. Tengok wajah anda. Bercakap dengan diri anda. Beritahu pada diri anda, saya sayang. Ya, buat kerana apa? Yang terbaik yang memberi penolong adalah diri kita. Bila diri kita kuat, datanglah sindiran ke, ataupun datanglah kata-kata sinis ke. Alah, tahu dah belajar universiti, dia dah pilih je, kami kena buat kerja kat luar. Kita dah discuss dengan mak, kita dah ada jadualnya, kita dah tahu bila masa sesuai. Jadi tak ada masalah apabila diri kita dah bersatu dengan motivasi diri kita. Ya, kita dah jelas apa yang kita nak dan sentiasa berikan semangat pada diri kita sendiri. Dan seterusnya, mindset kita, hapuskan perkataan nanti dalam membuat tindakan. Ya, kena buang perkataan nanti. Banyak menunda. Saya pun samalah tu, nasihat untuk diri saya juga. Don't wait. Perkara-perkara yang lain akan datang pada kita. Jangan tunggu perkara baru. Jangan tunggu kita ni nak tunggu peluang baru, barulah kita nak cipta apa yang kita nak. Don't wait. Don't wait for opportunity, create it. Don't wait for opportunity. Kita nak create sesuatu yang baru untuk kehidupan kita. Kita tunggu tak akan mengubah apa-apa. Yang berubah adalah pergerakan masa. Tak ada apa pun yang mengubah diri kita. Kalau tunggu dan tunggu. Ya, jadi hapuskan perkataan nanti dalam tindakan. Kalau nak set tempat belajar yang baik, terus buat. Masing-masing kan dapat pinjaman pembelajaran. Gunakan sedikit amount, bukanlah sampai habis amount tu untuk kegunaan yang ni. Sedikit amount itu untuk menceriakan ruang belajar anda. Mungkin anda boleh letakkan apa-apa yang menyebabkan anda tak sabar untuk duduk di tempat belajar anda. Mungkin boleh cat yang baru, boleh letak sesuatu yang menarik yang menyebabkan anda rasa seronok, sebab semangat kita akan berubah-ubah. Dan faktor utama salah satu ialah apabila kita nak duduk pergi kuliah, kita siap pagi-pagi tu, siap dengan keadaan yang lebih kemas sebagaimana kita nak ke kuliah sebenarnya. Pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai blusher, pakai mascara, duduk elok-elok depan laptop, seolah-olah kita nak pergi ke kuliah yang sebenar. Dan seterusnya, ya, jangan kita berhenti apabila kita penat. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Berhenti apabila kita selesai. Ya, kena tanamkan dalam diri. Mindset kita kena ubah. Kalau kena buat assignment, cukup masa yang perlu dibuat, kita jangan stop. Kalau penat macam mana pun, kita ada time frame kita teruskan, kita buat. Tapi kita berhentilah apabila kita telah selesai. Kita telah selesai, kita berhenti. Kita diuji bukan untuk tunjukkan kelemahan, ya, namun untuk mengeluarkan kelebihan dan kekuatan dalam diri kita. Kita diuji bukan kita ni lemah.
Kita diuji ni bukan untuk tunjukkan kau ada kifarah lah tu, sebab tu lah dapat ujian macam ni, belajar pun tak boleh nak masuk universiti. No, bukan. Elakkan daripada perkara-perkara yang kita rasa bermain-main dengan perasaan yang macam tu. Ya? Kita ni sebenarnya diuji apabila untuk mengeluarkan kelebihan dan kekuatan dalaman kita. Dalaman kita lebih hebat, lebih kuat, lebih mantap. Semangat kita gali, dan kita semai baja kekuatan itu untuk mengeluarkan satu produk hasil bahawa walau di mana saja berada, insya-Allah boleh lakukan. Aku mampu lakukan. Tapi kita ni manusia. Tadi dah bagi dah mindset tadi, kena ada pemikiran ni bahawa kita ni yang menjadi halangan bukannya apa-apa pemikiran. Dah set dah mind kita. Okey? Lepas tu kita dah dorong nak puas, dorong dah pagi-pagi cakap macam ni, pagi-pagi cakap macam ni. Lepas tu kita ni selalu cakap, aku takkan berhenti selagi aku tak siap. Tapi tak juga. Ada masanya berlaku juga berhenti sebelum masanya. Dan kita juga selalu kata kat diri, aku ni diuji untuk tunjukkan kekuatan. Tapi ada masa kita pun kalah. Sebab tu kembalikan semangat kita ni sentiasa. Kena ada sentiasa. Okey? Jadi bila satu fasa tu bila berlaku juga macam tu, stop. Apa itu stop? Yang pertama, bila fikiran kita banyak sangat berfikir ni, serabut sangat ni, bersusun-susun perkara yang nak kita fikirkan, kita stop. Kita sisihkan. Sisihkan bermakna banyak perkara yang berlaku, kita fikirkan ataupun senaraikan apa yang kita mampu kawal dan apa yang kita tak mampu kawal. Sebab semangat kita boleh drop apabila kita terlalu banyak berfikir dan kita jadi lemah, jadi letih, jadi tak bermaya. Jadi apabila kita banyak sangat masalah, stop, sisihkan. Okey, apa yang saya mampu kawal? Okey, pegang apa yang kita mampu kawal saja. Ya? Apa yang kita mampu kawal saja. Yang kedua, kita kena tenang. Lepas dah pegang apa yang kita mampu kawal, kita tenang. Kita relax, kita tenang, kita bergerak dalam keadaan yang lebih tenang untuk membuat keputusan, dan seterusnya kita optimis. Setiap apa yang berlaku, setiap apa yang terjadi, kita optimis. Pasti ada jalan penyelesaiannya. Pasti ada ruang untuk kita temui penyelesaiannya. Pasti ada ruang untuk kita temui jalannya untuk kita buka dia sebagai satu cabaran dan bukannya satu halangan yang menyebabkan kita makin drop semangat kita. Dan yang terakhir untuk stop, iaitu P. Maka lepas dah sisih, dah tenang, dah optimis, pemikiran kita dah optimis, kita buatlah perancangan kembali. Buat kembali dan kita balik kepada 5 mindset sebentar tadi. Otak kita sentiasa, kita kena susun macam tu. Sebab ini seumpama circle tau, circle. Roda basikal. Ada masa kita akan naik semangat kita peak. Lepas tu jatuh balik. Bila jatuh, kita balik kepada 5 mindset yang bertumpah tadi. Kita tengok balik. Wah, banyak nanti dah semenjak menjak ni. Minggu ni dah banyak nanti ni. Patutlah. Okey, aku ni dah banyak dah kurang dorong diri dah ni. Dah kurang bercakap pada diri ni. Okey, jadi anda kena, tuan-tuan dan puan adik-adik, kakak-kakak, kena sentiasa berada dalam circle yang begitu. Circle yang kalau ada dah sampai tahap yang kita dah, semangat kita dah down sangat, kita stop. Sisihkan perkara yang kita tak berfikir. Bertenang, tarik nafas, fikiran kita optimis dan kita rancang kembali apa yang kita akan lakukan. Jadi pusingannya akan ada sebab semangat dan motivasi akan on off. Tapi on, kita sentiasa cuba onkan dengan kita buat circle stop. Sisihkan, tenang, optimis dan kita buat perancangan dan teruskan tindakan selanjutnya. Sebab kita yang menarik apa yang kita fokuskan dan kita pilih. Kita nak jadi apa tadi? Kita pick why kita apa? Itulah yang akan berlaku. Kalau sekarang ni kita duk fikir susahnya, payahnya, apalah nak jadi, habis ke saya belajar ni, habis ke saya nanti ni tamat pekerjaan saya ni. Kalau itu yang kita banyak fikirkan, kita menarik itu, kita menarik, menjemput perkara itu datang. Kita tak nak yang itu, tapi sebenarnya kita menarik. Kerana apa? Sebab itu yang kita fokuskan. Jadi kita kena
ubah daya fokus, minda daya fokus kita. Dengan kita kembalikan semangat yang hilang. Yang pertamanya, sama-sama kita bertenang, kita tarik nafas. Sama-sama kita tarik nafas sekarang. Tarik nafas. Lepaskan. Dan kita kosongkan ruang ingatan kita dengan untuk kembalikan semangat yang hilang. Yang pertama, kita bayangkan tak ada kejayaan yang datang dengan tiba-tiba, tetapi segalanya bermula dengan impian. Semua je dengan impian. Tak ada kejayaan yang datang dengan tiba-tiba. Kita berimpian apa? Kita lihat PY itu tadi. Kita impian apa? Kita tengok tujuan hidup kita tadi. Apa hidup kita punya matlamat? Bayangkan apa yang anda dan kita rasakan. Sekarang kita rasakan seolah-olah kita sudah memegang scroll kejayaan. Kita rasakan kertasnya, kita rasakan semangatnya, kita rasakan jubah yang membalut tubuh kita. Kalau senior-senior kita dah berjaya melalui fasa itu, kita pasti akan melalui fasa itu. Rasakan pelukan hangat ibu, pelukan hangat ayah, mengiringi kejayaan kita. Walaupun kita berada di mana, kita kembalikan semangat yang hilang itu dengan rasakan dari sekarang. Rasakan keinginan kita untuk berada dalam situasi itu. Kemudian, kita dengarkan di telinga kita. Dengarkan dengan hati kita. Dengarkan dengan penuh perasaan. Dengarkan suara-suara ucapan tahniah. Dan dengarkan suara bunyian gamelan memenuhi ruang dewan, mengiringi langkah kita ke pentas perijazah. Kalau macam itu punya rasa, kita masih tak dapat rasa, semangat kita tu masih tak cukup kuat. Anda berada di rumah. Anda berada di rumah. Di rumah ada bersama insan-insan yang anda sayang. Di rumah ada insan-insan yang anda ingin mereka lihat kejayaan demi kejayaan yang anda capai. Kalau anda sudah berkahwin, malam-malam sebelum tidur, kalau teman sebelah dah tidur, tengok wajah suami, tengok wajah isteri, maka bercakaplah dengan diri. Banyaknya pengorbanan suami atau isteri ku lakukan. Adakah aku perlu membiarkan diriku hanyut kerana semangatku yang telah hilang ini? Adakah aku ingin biarkan harapan isteri dan suami sia-sia begitu saja? Kalau anda belum berumah tangga, carilah masa yang terbaik untuk anda menatap wajah ibu dan ayah. Itu pada saat mereka sedang tidur. Pada waktu itu terpancar sinar keletihan pada wajah mereka. Dan pada waktu itu sematkan dalam hati untuk kembalikan semangat yang hilang. Nak dengarkan pada detik dan saat yang tiba nanti suara daripada seorang ibu, seorang ayah. Tahniah abang, tahniah kakak. Mama kagum dengan abang, mama kagum dengan kakak. Mama bangga dengan abang, mama bangga dengan kakak. Pada detik itu, semoga apa yang kita lakukan ini akan kembali ke semangat kita yang hilang. Akan kembali ke semangat kita yang hilang. Dan perkongsian pada hari ini adalah untuk manfaat kita bersama. Manfaat kita bersama, kebaikan kita bersama. Dan ingat ya anak-anak, adik-adik, abang kakak, tuan-tuan dan puan-puan, datanglah daripada keliling mana sekalipun yang mengelilingi kita,
untuk memberikan kita semangat, lontaran kasih sayang, lontaran emosi yang baik, positif dan sebagainya. Namun andai kata diri kita tidak menggerakkan perubahan minda, tidak menggerakkan perubahan diri, tidak menggerakkan keinginan untuk berjaya, dan tidak menggerakkan hati kita untuk melihat kesusah payahan dan kesengsaraan insan-insan di sekeliling kita untuk memberikan kita satu semangat, tidak ada maknanya, tidak ada baiknya, tidak ada bagusnya untuk diri kita sendiri. Apa yang penting, kalau puan mindset yang kedua tadi ialah dorong diri kita sendiri. Dorong diri anda sendiri dan jangan lupa minta didoakan orang-orang yang berhampiran dengan kita, terutamanya ibu ayah, suami isteri, dan banyaklah bersedekah sekiranya hati kita masih lagi dalam keadaan gundah gulana. Perbanyaklah bersedekah, dan waktu bersedekah niat dalam hati, doa yang khusus supaya Allah permudahkan pengajian kita dalam musim pandemik ini. Semoga Allah kuatkan semangat kita, semoga Allah kekalkan kita hingga ke akhirnya untuk memberikan kita ruang dan ruang menikmati kejayaan. Itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Boleh follow bukan sekadar ingin bersahabat di alam maya, tak ada follow saya, tak ada tulis apa-apa pun. Jika ingin terus berkekalan di alam maya, ini nama Zuliana Hassan, my Facebook, Instagram dan juga YouTube. Ya, jadi setakat ini saya mohon maaf andai kata ada perkongsian pada petang ini yang menggores hati dan perasaan, dan yang ada perkongsian pada petang ini yang membuatkan hati-hati yang terluka. Saya mohon maaf, kerana yang lemah itu semuanya datang daripada diri sendiri, dan yang baik dan yang bagus itu semua datangnya dengan izin Allah Ta'ala. Untuk saya tutupkan dan lapaskan pada petang ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada pihak Rustia. Dan sebelum itu mungkin saya boleh serahkan kepada Cik Lia Nazira. Andai kata ada sebarang perkongsian ataupun persoalan yang mungkin kita boleh kongsikan bersama, dan andai kata ada pertanyaan yang ingin dikongsikan. Ya, Cik Lia Nazira. Ya, baik, terima kasih Puan atas sesi perkongsian yang bagi saya sangat memberi banyak manfaat kepada saya. Macam saya dapat reflect diri sendiri, saya dapat tengok apa macam kembalikan sesuai dengan tajuk ceramah tu, kembalikan semangat anda. Saya yakin adik-adik di sini pun kebanyakannya akan tak ada lah orang kata menjadi someone baru, tak ada macam, tapi mungkin ada sedikit apa orang kata macam ni, menyentuh hati untuk meningkatkan semangat daripada saudari Hajar Aziz, dia kata macam tu. Baik, okay, kalau terima kasih Puan atas kesudian untuk berkongsi sedikit tentang itulah, nak mengembalikan semangat kami semua. Okey, baik, suka untuk saya ingatkan kat sini untuk adik-adik scan CJ penyertaan. Kalau yang tak boleh klik link dekat ruangan chat, mungkin boleh scan QR code sebelum kita proceed dengan sesi fotografi. Okey, sebelum tu mungkin adik-adik semua ataupun peserta semua boleh on camera supaya kita dapat, sebab alam maya kan, jadi macam ni lah cara untuk kita tangkap gambar. Betul. Sebab itulah dengan on camera je kita boleh nampak semua orang. Jadi pihak urus setia akan tangkap gambar lah. Urus setia dah ready ke? Okey. Okey, memandangkan dia ada beberapa page, sebab kita ada 6 page kalau tak silap saya. Jadi saya mohon untuk semua peserta teruskan senyum, sebab kita tak tahu dekat mana, bila dan gambar anda akan ditangkap. So teruskan senyum. Okey? Kita boleh kira kot. Okey, kalau semua dah ready, kita mulakan Okey, 1, 2, 3. Okey, yang seterusnya. Okey, dan Dah, semua dah Ya. Okey, baik. Okey, jadi terima kasih adik-adik para peserta yang sudi join webinar kita pada hari ini. Jadi insya-Allah CJ akan dihantar ke email masing-masing. Jangan lupa untuk scan, imbas QR code yang ditertera ataupun klik link di ruangan chat. Okey, mungkin CJ akan ambil itulah masa sikit untuk generate dan hantar ke email masing-masing.
Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, jadi sekian dahulu daripada saya dan saya mewakili pihak majlis untuk mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi itulah join webinar pada petang ni, petang Sabtu pula tu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum.